Beli pula. Hari ini percaya daripada apa? Pada para panelis. Boleh dengar kan suara saya? Jelas kan? Okay, clear. Ya, clear. Ya, mungkin kita boleh mulakan daripada ni lah, perkenalan untuk mereka-mereka yang sedang bersama kita. Ada 9 orang sekarang. Kita berkenalan dengan para panelis kita. Mula dengan Puan Rosarina. Sedikit perkenalan. Nama saya Rina. I'm a business unit manager for CBD Property Senyam Berhad. I've been with the company for 9 years now. Business unit manager ni work macam like a branch lah. Lebih kurang macam tu. Cik Muhammad, saya tak tahu dekat skrin dia punya round table dia macam mana kan? Sebab saya nampak 1, 2, 3, 4 orang dia tak tahulah you all nampak macam mana. Okey. Dengar. Okey. First time saya online ni guna Zoom. Nama saya Muhammad bin Hassan. Saya punya nama di FB Muhammad MOHD HASSAN Muhammad Hassan. Okay, real estate negotiator daripada Legacy branch Ampang. Lebih kurang pengalaman dalam hampir 12 tahun lah dalam bidang real estate. Dan juga seorang investor. Okay, Zul. Okey, seterusnya panelis kita yang keempat. Ketiga. Maaf. Okay, Cik Sah. Okay. Relax sikit ke? Dah okey ke? Intermittent. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Saharudin bin Tunggal. Nama panjang lah, nama pendek, nama FB Saharudin Tunggal. So sekarang as a principal lah di Legacy Real Property Senyam Berhad. So experience dalam bidang real estate sekitar dalam 12 tahun lah. Saya satu batch lah lebih kurang dengan Cik Muhammad. Otak-otak ni terasa diri kerdil berada di sini bersama sini-sini lah. Okay lah, selamat datang semua sekali lagi kepada yang baru join. Kita ada Aiman Haris, Amira Junaidi, Fatih Rahman, Fikri Zaini, Hamizi, Dai Muhammad Farhan, Hadiah Ahmad, Muhammad Salihan, Muhammad Zikri Zakaria, Razi Nazri dan Syikin Rosli. Okey, ini baru sudah orang, saya boleh sebutlah satu orang. Kalau ada 340 orang mungkin saya tak dapatlah nak baca nama seorang-seorang. Selamat datang semua pada sembang santai Kopi Tanah edisi RMO, Restriction Movement Order. Jadi hari ini kita akan bersembang tentang sedikitlah tentang tanah, aktiviti real di kala yang dikatakan lockdown. Sebenarnya kita bukanlah lockdown sangat tapi dia lebih kepada kawalan pergerakan. Mungkin kita boleh mula soalan pada panelis kita. Macam mana keadaan di sana? You all berada kat mana tu? Okey ke sana? Ada orang keluar ke? Ada semua duduk rumah ke? Dah 4 hari kita duduk rumah ni. Apa keadaan? Cik Muhammad? Keadaan terkawal lah setakat ni di rumah. Dengan anak-anak. Anak saya 7 orang. So saya rasa dah lama saya tak kata spend masa selama ni dengan dia orang. Okay. Sebab kita ingat dulu masa kita mula-mula jadi rent, ingat banyak masa sebenarnya. Tapi along the way tu sebenarnya tak banyak masa juga kan. Keluar pagi balik malam kan. So saya rasa ada pro and cons juga lah dalam situasi RMO ni sebenarnya yang kita boleh manfaatkan. Okay.
Salah satunya adalah time dengan family. Kita ada banyak masa dengan family. Dalam satu hari itu kita ada 24 jam, right? So 8 jam untuk tidur. Ada lagi 16 jam guys. Apa kita nak buat sebenarnya? Dan kita juga dapat berehat. Sebelum ni mungkin tak cukup rehat. And first time saya rasa kepala saya ringan, sebab sebelum ni kita penuh dengan orang kata aktiviti di luar, aktiviti di luar. Sebab pertama kali saya rasa dalam tahun ni 4 hari straight aktiviti dalam rumah je. Kan? So alhamdulillah lah, sebab rumah saya ada space juga lah kat tepi tu kan, so boleh utilize kat situ, boleh jalan-jalan, pusing-pusing. Dan selama 4 hari ni juga saya habiskan masa untuk banyakkan reading, banyakkan reading. Dah habis satu buku kat situ, so ada lagi 10 hari, so saya target lagi 2 buku lah kat situ, tak tahu apa. Then spend masa untuk menonton dengan anak-anak, kartun, especially kartun lah kan, takkan kita nak tengok cerita-cerita kan. So kat tu along the way menonton tu tertidur lah. Frozen semua habis lah. Saya spend masa 1 hari 3 jam untuk exercise. Treadmill dah lama tak guna, dah 3-4 tahun tak keluarkan daripada store tu. Daripada store, tiba-tiba jadi macam ni, kita terpaksa keluarkan treadmill lah. Nak keluar jogging kat luar kan kena tangkap pula. Right? Dah terbiasa kan, dah terbiasa kata hari-hari dah keluarkan perlu, tiba-tiba kena cari jalan lah untuk keluarkan juga. Dan okay. Proceed lah. Putus-putus. Okey, Cik Sahar macam mana pula keadaan kat sana tu, Cik Sahar? Keadaan tenang lah. So, selama ni selalu kita marah kan, penganggur, kenapa lah dia tak nak kerja kan. So hari ni saya rasa lah susah jadi penganggur rupanya. Gila jadi penganggur ni kan. Kita duduk 4 hari kat rumah rasa macam ni, macam mana penganggur boleh hidup selama ni kan. So hari ni kita belajar macam mana jadi penganggur. Okay. So apa yang saya rasa hari ni, so far nampak terkawal. So surau depan rumah saya pun tengah sanitize, alhamdulillah. So saya rasa yang sanitize tu mungkin sukarelawan. So terima kasih lah. Okay. Jadi macam apa Cik Muhammad kata tadi, apa yang aktiviti dia dalam RMO ni kan. So saya pun lebih kurang juga. Treadmill saya yang lama tak pakai tu pun malam tadi saya dah lap balik. Dah lap balik dan terus pakai. Okay, dapatlah lari setengah jam kan, 1 jam. So berbeluh lah. Dan sebab apa lagi aktiviti kita boleh buat kan. Okay, the rest tu apa antara yang boleh buat, saya update kan macam nelayan bila time musim tengkujuh dia akan kait jala lah, betulkan service engine lah. So sebenarnya kita as a real estate agent ni pun sebenarnya kena ada benda lah yang kita kena buat bila time jadi macam ni. So antara saya buat tu lah, saya kemas kinikan lah website apa semua kan. Kita tengok apa yang Google boleh upkan dalam kita punya link apa semua kan. So benda tu pun banyak ambil masa lah, alhamdulillah. So saya rasa dalam 24 jam sehari tu pun saya rasa cukup. Macam tak cukup jugalah masa. Yang penting macam mana kita gunakan masa tu. Okay, dan juga masa ni lah yang saya nampak masa yang paling sesuai lah untuk kita gurau dengan anak-anak apa semua kan. Selama ni kita balik pagi-pagi, balik malam, pagi-pagi, balik malam. Kadang-kadang anak pun tegur pun, ayah dah lama tak jumpa kan. Rasa sebab juga kan. Tapi bila dapat kita masa macam ni, so saya rasa banyaklah hikmahnya. So kita kena berterima kasih lah, bersyukur lah dengan apa yang ada. Okay, Zul. Lagi dengar Corina pula. Macam mana keadaan di Kuala Lumpur tu? Saya dengar Kuala Lumpur tak ada orang tak? Okay, I hanya keluar masa first day restriction movement order tu. Sebabnya bila orang buat panic buying, I tak buat panic buying pasal takut bersesak-sesak dengan orang. So jadi bila dah orang semua dah kena restrict
movement order tu, dan baru I keluar beli barang sikit lah. So masa keluar tu dekat KLCC on the first day, masih ada ramai, I would say turis. Ramai lagi orang selfie kat depan KLCC tu. So now that the police and the askar is taking over and buat the implementation, I think should be okay. As per yesterday, when my husband go out and buy some groceries, dia cakap kosong lah, KLCC kosong. I pula teringin nak tengok, tapi RMO kan takkan nak keluar ramai-ramai pula pergi beli telur kan. So itulah. He didn't take picture for me. But macam itulah. Tapi when the RMO start, actually tak tahu jadi macam mana. I think I am busier than if tak ada RMO. Tak tahu macam mana betul terjadi. Maybe because so used to before the restriction movement order also, I fully utilize on technology and this Zoom and Zoom meeting dah biasa guna. Jadi bila RMO je dan kita terpaksa buat a lot of coaching and meeting, actually all run as usual, cuma kita tukar daripada fizikal ke online. Jadi and then putus-putus? Itu saya punya. So disebabkan oleh tak payah travel, jadi I can squeeze in more meetings. Because of that, then I feel that my day is like macam lagi intense dan lagi busy daripada usual. Itu je lah. So right now I try to kurangkan, minimize a little bit the Zoom meeting to maybe maximum of 5 or 6 per day only lah. That's how my day is until now. Still not stop working. Still a lot of business to do via online. Muhammad tadi tak sempat habis. Nak tambah sikit Cik Muhammad. Okay. Yang last sekali tadi tu, macam Cik Sarah cakap lah, dalam masa tinggal lagi orang kata 11 hari lagi ni, apa yang kita boleh buat adalah self promotion lah. So zaman sekarang ni adalah zaman teknologi. Macam sebelum ni Rina pun ada organize kelas untuk online apa semua tu kan. So those yang strengthen dia punya online punya self promotion tu akan go further dalam waktu period macam ni. Okay, right. So utilize masa yang ada tu untuk brandingkan diri kita dengan lebih kuat lagi lah. Okay. Sebab kalau hari-hari biasa, kalau bukan RMO ni, saya rasa masing-masing orang semua berbusu-busu untuk buat call lah, viewing semua kan, sudah tak ada masa untuk online self promotion. Right. So okay, alright. Nampaknya walaupun dalam keadaan RMO, ya, saya tak boleh cakap kan, sebab dua orang ni dah PA, dua orang dah RA. Mungkin lah kita ni walaupun RMO tetap dia busy di rumah, cuma dia ada aktiviti tambahan lah, kerana masa tambahan juga kan, sebab kalau kena keluar kan banyak kena commute kan. Jadi aktiviti luar tu diganti dengan aktiviti di rumah. Okeylah, jadi pandangan, soalan seterusnya lah nak tanya. Saya pun sebenarnya duduk rumah 3-4 hari ni agak jam juga lah kan. Sebab kita bosan lah. Sebaik di internet. Kalau tak ada internet macam mana? Siapa post malam, kalau kita RMO ni tahun 1995, kita ada dial up je. Masing-masing masuk MIRC. Itu je lah. Dan kita chatting je lah whole day. Baik kalau kita internet hari ni masih pakai wifi. Tapi itulah, respect Cik Mat kan. Banyak. Berapa buku dah Cik Mat? 3 buku dah habis? Baru 1 buku. Tu pun buku komik. Alam Perwira. Dia tu memang cerita nak baca, tapi itulah
Tak ada buka-buka lagi. Tapi saya buka buku lah. Okay lah, kita ada lagi 11 hari InsyaAllah kalau 11 hari itu tak dilanjutkan kalau semua rakyat Malaysia patuh pada arahan ni kan. Dan tunggu kita dapat break lah the virus kalau kita tengok keadaan pun dekat luar negara agak teruk terutamanya Itali dah ada 4,000 lebih kematian. Lebih mengatasi China. Dan China pula dah 2 hari tak ada kes baru. Good news untuk orang. Bezanya dua-dua negara ni dia buat lockdown ni kan. Buat lockdown tapi satu negara tu dia keras kan. Satu negara gitu dia Itali lah dia berlembut lah sebab masing-masing pun tak nak kira nak ambil hati rakyat kan. Tak nak kasar-kasar nanti kan tak dapat balik di sebagainya. So itulah mungkin lah itu adalah apa yang daripada apa saya baca lah ulasan-ulasan di media antarabangsa bagaimana pelaksanaan. Jadi kita Malaysia ni kena belajar lah macam mana untuk mematuhi arahan ni. Macam Korea Selatan dia tak ada buat RMO ataupun lockdown, tetapi kesnya berkurangan kerana sikap rakyat dia sendirilah. Sedar tanggungjawab sosial untuk bersama untuk melawan virus ni. Bukan saja untuk frontliner, para doktor, nurse dekat hospital, tapi kita semua kena terlibat dalam mengatasi wabak ni kan. Okay, jadi balik pada sikap tanah kita, jadi apa pendapat para panelis tentang pasaran tanah ketika corona ni, COVID-19. I think daripada bulan Januari ada perubahan tak sejak negara ataupun sejak dunia dilanda wabak ni? Ada tak? Mungkin kita start dengan Puan Rina. Okay, kalau daripada start wabak memang ada perubahan yang ketara, especially kalau market like my market in KLCC where 90% of the transaction come from foreigners. Jadi the first is actually kebanyakan business activity ataupun event yang kita dah nak buat tu terpaksa diberhentikan lah. Pelancong tak boleh datang, and then the foreign investors so cannot come in. Jadi kita pun tak nak dia datang juga, so there's no business, so business tak ada lah. Tapi kalau setakat local business, the demand is still there. Now the coronavirus, I tak berapa sure sangat, tapi I would say that there's nothing much we can do in these 2 weeks time. Everybody are in shock, sentiment. So kita actually bila kita cakap pasal market ni, dia semua pasal sentiment, whether it's actual or not, that is a different story altogether lah kan. So lepas pada ni, I don't know. Lepas pada ni, I would say there will be market shift. Cuma I cannot read yet where is or how is the shift will happen. Okay, Muhammad, ada apa yang nak kongsi? Okay, kalau Puan Rina tadi dia lebih kepada market, foreign market foreign buyer. Sebab dia cover orang kata price yang ataupun high end punya properties. But for me banyak cover untuk local punya market. Then from January kalau kita tengok kat situ, untuk local punya market ada dua group. Satu buyer yang beli untuk keperluan ataupun rumah untuk tinggal. Yang kedua adalah buyer yang beli untuk investment. Okay. So kalau yang beli untuk sebagai keperluan ni, dia akan beli juga macam mana pun, sama ada beli ataupun rental. Right? But for second group yang investor ni, they wait and see actually. Okay. Because of fear factor, uncertainties on the bukan setakat COVID-19 je punya isu. Selain daripada itu adalah political punya isu,
Sebab kita baru je habis political punya isu dan PM baru pun dah sworn out, right? But then rasa agak drop actually. For those real estate negotiator yang prominent ataupun yang kata dah positioning in the market, tak terasa sangat sebenarnya, tapi those yang baru nak mula, yang baru nak start up ataupun yang struggle untuk position in the market, yang itu akan effect lah actually. Alright Zul. Okay, Cik Saha, macam mana Cik Saha? Apa pandangan Cik Saha tentang pasaran sejak Januari, sejak COVID ni menjelma? Kalau Cik Muhammad kata adalah pelbagai faktor, tapi kalau dari COVID ni sebenarnya daripada Januari tu ada tak impact yang Cik Saha sendiri rasa lah dalam bisnes? Okay, ni apa yang saya perhati Okay, sebab saya pun masih buat business sale, and then saya pun tengok juga, monitor juga perkembangan rent di agensi saya. So saya tak nampak ada satu drop yang besar lah daripada sebelum tu, and then daripada start Januari, daripada COVID-19 start. Dan sebenarnya market slow ni saya tak kata dia bermula pada Januari, tapi sebenarnya kalau kita perasan daripada kita dah contohlah kalau kita bermula daripada sebelum 2014, so kita nampak sebenarnya market tu dia punya peak dia dekat sekitar 2014-2015, dan sebenarnya selepas tu market dah start slowing down, dan benda tu berterusan sehingga sekarang lah. Jadi pada 2015, 16, 17, 18, 19, 2020, dan sebenarnya dia punya graf tu menurun tu nampak linear lah. So dia tak ada start daripada Januari terus drastic drop, tak macam tu. Tapi drop tu sebenarnya dia lebih linear, dan mungkin sebab kita lebih fokus kepada local market, so benda tu tak ada effect. Dan memang ada, tapi kalau kita tengok daripada COVID-19 start daripada 2-3 hari yang lepas, memang drop lah, sangat lah kan. Tapi yang saya peliknya ada juga rent yang boleh close. Saya tak tahu, wallahualam macam mana dia buat, sebab kita nampak transaction tu berlaku. Mungkin dia pakai video apa semua tu. Itulah pentingnya teknologi. Kalau kita sebelum-sebelum ni dah pernah ambil gambar unit dengan complete, and then kita buat video untuk unit tu, so waktu ni pun kita boleh closing sebenarnya. Cumanya, tapi itu preparation sebelum ni dah. Sekarang ni bila dah lockdown macam ni, memang kita tak ada gerak. Jadi apa yang soalan pada Zul tadi, adakah bila COVID-19 ni berlaku, adakah efek sangat kepada market? Bagi saya, dia tak efek sangat tiba-tiba, tapi dia lebih kepada linear drop daripada tahun 2015 dulu. Daripada isu politik, isu government, isu policy, isu flip-flop, isu COVID ni antara penerusan lah. So kita tak tahu bila dia punya pengakhiran kepada sideway ataupun kepada market correction ni. Okay. Terima kasih. Nampaknya daripada tiga orang panel, saya rasa saya mensimpulkan bahawa COVID ni dia tidak memberi banyak impact kepada pasaran tempatan sejak Januari, tetapi lebih kepada pasaran international market. Saya pun tahu kat sini kebanyakan sejak mereka kena COVID tu, diorang pun tak keluar lah. Dan macam Cik Muhammad cakap, market slow down tahun ni bukan saja tak kena COVID, tapi kerana political turbulence yang kita ada kan. Jadi sentimen orang terhadap market ni dia uncertain, jadi untuk market pun ada sedikit lah ada sekarang. Dan hari tadi yelah, kita punya correction ni 2014 kan, berbagai faktor lah, slow down, turun lah. Jadi itu adalah keadaan sebelum dan semasa. Dia akan datang agak-agak lepas ni, lepas habis lockdown kita ni, RMO ni kan, dengan keadaan kalau kita tengok pasaran sahamnya jatuh, ringgit pun dah jatuh,
Wah, negatif pula saya lihat pagi ni. Tak, bukan negatif. Tak kan. Saya tengok GDP pun berkurangan. Jadi apa projection lah anda semua. Mungkin kita mula dengan yang paling otai Cik Zaha. Projection apa yang akan jadi lepas habis RMO market. Orang bisnes tak operate mungkin ada yang kena potong, tak boleh bayar rumah akan kena lesong. Tengok mungkin bagi pelepasan 6 bulan lah. Ada CMB belum bagi lagi. Tak adalah, akhir teruskan. Okay, untuk projection sebenarnya semua pasal projection semua orang boleh buat orang boleh predict apa yang akan berlaku akan datang, tapi semua tu prediction, so kita tak tahu hanya Tuhan yang tahu apa yang berlaku akan datang. Cuma secara logiknya property ni dia market dia agak delay sikit ataupun delay lah daripada market. Kita boleh jadikan market pasaran saham ataupun pasaran modal ataupun ringgit ataupun GDP sebagai kita punya indikator, sebab property memang dia akan delay sikit. So kalau kita nampak yang lain tu terjun ataupun yang lain tu drop, so sebenarnya property pun akan drop, cuma bila kita delay kita tak rasa lagi sebab transaction dia tak berlaku terlalu rapid macam market saham. Tapi bila kat sana kita kena faham, bila dia satu rantaian bisnes, satu rantaian ekonomi, apabila pasaran saham drop, maknanya syarikat-syarikat besar dia kekurangan modal sebab saham drop. Bila kekurangan modal syarikat-syarikat besar, kat situ dia akan mengurangkan operasi. Bila mengurangkan operasi kerana duit tak cukup, so pekerja akan kurang gaji. Bila kurang gaji maknanya bila pekerja ni adalah marhain lah, maknanya rakyat keseluruhan. Bila rakyat keseluruhan kurang duit, so kuranglah aktiviti membeli, dan antara yang kurang dibeli adalah rumah. Jadi pasal tu bila kita lihat antara yang sangat terkesan adalah investor. Investor sebab dia akan beli ikut lebihan kewangan, tapi untuk yang on stay mungkin kuranglah efek sangat. Tapi sebab dia sebab bentuk keperluan. Okey. Jadi apabila tanya dengan saya apa projection saya yang akan datang, sebenarnya itu agak sukar untuk saya sebut, tapi secara logiknya dia akan follow apa yang kita nampak di pasaran modal, di ringgit Malaysia, GDP dan semua itulah. So itu sebagai indikator. Okey, Zul. Ekonomi lah. Jadi Cik kata menurun tu apa yang diturun dari jumlah transaksi ke ataupun nilai transaksi tu? Okey, bila kita kata turun, dia sebenarnya bukannya turun tu kerana apa, dia lebih kepada kuasa membeli, kuasa membeli kan. Bila kuasa membeli menurun, maknanya dia akan jadi option banyak lah kat luar tu, sebab dia supply akan bertambah, kemungkinan akan datang akan semakin bertambah bila orang kehilangan kerja kan. Nauzubillah lah, kita tak nak. Tapi secara logiknya apabila ekonomi macam ni, apa kesan dia, kemungkinan sekarang ni pun dah ada yang kena cuti tanpa gaji apa semua kan. Jadi kemungkinan akan berlaku agak kesukaran lah kepada rakyat kepada rakyat kebanyakan yang terutama makan gaji. Bisnes pun memang daripada awal dah berdebar dah kan. Dengar berita dah berdebar dulu untuk pekerja business owner. Tapi untuk yang bekerja makan gaji pun dia akan efek juga selepas ni. Jadi apabila dia orang semakin kuasa membeli semakin kurang, jadi automatik harga akan slightly drop. Saya tak sebut ini benda ni secara akan terkesan kepada ejen hartanah. Ini adalah kepada hartanah tu sendiri. Ejen hartanah dan hartanah berbeza. Ejen hartanah kalau kita boleh faham macam mana market karakteristik ataupun market perangai pasaran ni berlaku, insyaAllah kita boleh survive dalam apa juga keadaan market. Cumanya kesan kepada harga hartanah kemungkinan dia akan follow macam saya sebut tadi, akan follow dengan pasaran-pasaran yang saya sebut tadi. Okay. Jelas. Warina? Basically I tak berapa risau sangat. Simple je. Simple fact that selagi ada manusia, selagi itulah orang perlukan rumah. It's just a matter of whether they buy or sell. Jadi untuk ejen hartanah, that's good news already. As long as there's a transaction, people
still renting or people still buying or people still need a place to stay, meaning there's a business. Jadi nak cakap pasal how big is the market tu, untuk I masih lagi besar. Kita punya pasaran hartanah kita masih lagi besar. Is in the range of 140 billion. Kalau nak reduce sekalipun, I tengok trend for the past few years daripada 2014, penurunan dia taklah banyak sangat. Every year kadang-kadang turun 3%, 4%, 5%. Kalau accumulatively for katalah on average kita turun 5%. This is worst case scenario, 5 kali 5 baru 25%. 25%, mungkin dia still ada dalam 3 digit in a billion of transaction. And as a real estate agent, kita just nak, very small portion of the transaction to survive in this business kan. So, for me, market is still big. It's just a matter of you ikut or you dengar market tu. Jadi, soalan yang I selalu lontarkan balik to myself is whenever there's a shift in market, whenever there's a change in market, ialah bagaimana saya boleh membantu, bagaimana saya boleh membantu menyelesaikan masalah ini. So for every market shift, there is a core problem dekat dalam market, sama ada investor ataupun homeowner, dia ada masalah, ada core problem yang diorang nak cari. So kita harus fikir bagaimana saya boleh membantu untuk menyelesaikan masalah ini. If you can address this issue, insyaAllah you can survive in this market lah. Muhammad ada nak tambah Cik Muhammad? Okay. Pada saya dia ada, setiap situasi tu dia ada positif and negative side lah, for every situation. Dan tambahan kepada input daripada Cik Saha tadi, for COVID-19 punya krisis ni, kalau kita tengok market ni sebenarnya kita dah experience before. Masa SARS dulu, masa virus SARS dulu, masa virus SARS dan juga H1N1. So masa tu pasaran modal memang drop through. Okay. So COVID-19 ni dia akan terkesan sama macam that period. Alright. Tapi kalau kita tengok sebelum COVID-19 pun government dah implement package rangsangan lah. Kalau kita tengok kat situ macam OPR pun dah drop. And then when OPR drop, effective rate pun dah drop sekarang. Even sekarang ni kalau loan approval sekarang ni pun, kalau kita tengok klien kita yang dapat loan approval pun below 4%. Below 4% sekarang. Lebih rendah lagi daripada government loan 4%. Ini sesuatu yang pelik, yang belum pernah berlaku lagi lah sebelum ni. Sebelum ni kalau kita tengok semua orang akan pilih government loan. Because of what? Sebab dia punya interest yang paling rendah. Tapi sekarang ni bank loan pula jadi lebih rendah daripada government loan. Even sekarang ni kalau kita tengok macam public bank tak silap dia offer 3.68% tak silap effective rate. Itu antara yang paling rendah lah dalam commercial bank. Lain-lain bank boleh dikatakan kebanyakannya adalah bawah 4%. So kalau kita tengok kat sini, government dia takkan biarkan benda ni berlarutan. Dia akan laksanakan package rangsangan, untuk orang kata boost balik the market. Even sebelum COVID dan juga after COVID. Dan tak mustahil benda ni akan berlaku, OPR akan turun lagi. Kalau kita tengok sewaktu 2009 tu OPR turun sekitar 2% tak silap 2%. Dan mungkin dalam masa tahun ni juga akan follow trend yang sama. So kalau turun trend yang sama tu maksudnya dia akan invite interest from investor untuk rancakkan balik this industry. Okay Zul. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat recover dan macam Encik Omar cakap banyak kemungkinan besar kerajaan pun akan menyuntik lagi rangsangan-rangsangan ekonomi untuk stimulate balik pasaran. Dan saya suka tadi apa yang
Saya katakan bahawa market ni dia punya perangai ataupun market behavior ni dia memang kita tak boleh nak kawal kan. Tak kisahlah ketika ekonomi baik ke tiba-tiba ada kenaikan ataupun tiba-tiba ada macam halangan, macam cabaran-cabaran yang berlaku sekarang ni, mungkin market akan menurun dan sebagainya. Dan saya juga nak ambil poin-poin Rina tadi yang mana kita ni berbeza kan. Ni poin Cik Zahar dengan poin Rina lah. Market ni berbeza dari segi agent adalah agent kan, dan market adalah market. Jadi kalau market turun naik ke, agent tetap adalah entiti ataupun satu badan yang berbeza lah kan. Tetap ada peluang dalam apa juga keadaan pasaran dan tetap berlakunya transaksi jual beli itu tetap berlaku. Kalau ada yang partisipan ataupun yang hadirin yang ada soalan, boleh letak dekat dalam chat ke, dekat dalam Q&A ke, yang nanti kita akan go through. Tak apalah, saya rasa kita boleh tengok dulu apa soalan yang ada ni. Okay, daripada Cik Amizi, soalan dia. Macam mana nak close deal tanpa bawa viewing? Boleh. Macam mana nak close deal tanpa bawa viewing? I personally have done that before. Because bila kita buat international market, ada kalau tak ada COVID-19 pun kita ada satu lagi issue whereby nak travel, our customer nak travel all the way to Malaysia, costly and time consuming and costly. Jadi time tu lagi dah nak kena fikir macam mana kita nak close deal ni tanpa dia datang physically to the unit untuk viewing. So I also share this with my team member, and in fact we do have few close sale dalam masa CMO ni. Masih lagi close sale and collect check and everything. So the method is actually quite simple. We do virtual viewing, tapi it must be step by step. First of all, it's like I always have a regular meeting with my client macam ni lah, through Zoom, dan kita bincang melalui Zoom, dan kita also setkan viewing appointment where I pre-recorded the video, tapi I tak berapa suka sangat cara pre-recorded video ni sebab I've tried once, bila I pre-recorded video, suddenly I dapat feedback daripada my customer tu, alamak, I nak tengok kawasan ni kat angle ni, and then I have to do another viewing appointment untuk just nak tunjukkan certain angle yang dia nak tengok. Jadi because of that, I tak show guna video unless it's a project marketing, that one different story. Kalau sub-sale, what I'll do is I go and bring my camera and do live streaming viewing. Live streaming viewing you boleh buat sama ada guna FaceTime atau guna WhatsApp video. But I prefer guna FaceTime because the line is more stable. I don't know why. So you show virtually all the sudut-sudut tu, then you sambil you buat explanation to the customer on the features of the house, and then let them give feedback also through the FaceTime, and puaskanlah hati diorang apa yang diorang nak tengok, keliling-keliling rumah pusing-pusing macam tu, can be done. And then how do I close the deal after that? It's all via online. If they say that okay, I berminat dengan rumah ni, I nak letak deposit, transfer of money is online. Document send via Zoho Sign. You can also guna DocuSign, and there's a lot of other digital signature software that you can use, but I suka guna Zoho Sign. And that's how deal is done. Except for kalau macam tenancy agreement, kita boleh guna lagi digital signature untuk orang nak sign. Tapi kalau macam SPA, what happen is they can sign dekat MNC. So the lawyer will send the document over, courier to the purchaser, and then the purchaser bring the SMP, go to Malaysian embassies abroad and sign the SPA and send us back. Jadi semua ni berlaku online. I have
it is possible. There's a many case I've done this way, and then in fact the customer never jejakkan kaki daripada mula beli sampai ke after that terima kunci, sewa and jual balik. So this whole process is all virtual. Pejabat lawyer buka tak? Apa dia? Pejabat lawyer buka tak sekarang? Apa Melayu? Pejabat lawyer. Pejabat lawyer? Ha. Buka, I suppose they also work from home. Ini je They, agent yang close deal tu, pejabat lawyer buka hari ni. Hari ni pula inilah ketika RMO ni. Tanya saya? Saya Sebab apa intermittent. Okay, pejabat lawyer ada je yang kerja dan diorang banyak kerja pada rumah lah. So sebab diorang sebenarnya sekarang ni saya nampak terutama macam legal firm yang business owner tu sendiri yang run, kebanyakan diorang still bergerak lah. So kalau saya call, client call, diorang masih buat kerja. So office lawyer physically memang dia tutup lah kan. Kalau buka tak pasal-pasal kena ambush, kena rush pula, kena raid pula ni kan. Tapi banyakkan dia orang kerja pada rumah lah. So mostly lawyer-lawyer yang saya kenal masih ada lah, masih bekerja lah. maksudnya masih boleh close deal lah tanpa close deal yang saya nampak memang itulah yang saya sebut tadi kan, transaction masih berlaku dan macam mana cara dia close tu kemungkinan lebih kepada itulah tadi, mungkin dia dah ambil video apa semua kan, ataupun bagi gambar yang complete. So benda tu sebenarnya atas preparation agent sendiri. Kalau masa inspection ambil 3-4 gambar je, paling banyak 5 gambar mungkin tak cukup lah. Tapi kalau kita ambil semua angle, ada 20-30 angle kita ambil, saya rasa pun insyaAllah boleh closing deal lagi. Tapi better kalau kita ambil video terus lah. Dan kalau kita prepare sebelum ni lah, tapi kalau tak prepare, benda ni kita boleh guna selepas-selepas ni lah. Okay. Ada soalan dari Muhammad Syariman Tan. Jika stage 3 COVID berlaku, apakah kita akan masih lagi perintah berkurung? Ini MKM punya kerja. Tak tahu. Kemungkinan maybe. Kita berdoa lah supaya benda yang baik lah berlaku. So kalau kita expect the worst, so takut kita down nanti kan. So kita yang positif je lah. Saya tak rasa kalau kita tengok China yang besar tu, yang dengan rakyat dia 20 juta dekat bandar Wuhan pun boleh slowing down dia punya numbers dia. Saya rasa insyaAllah kita pun akan ke arah tu. So be positif lah, tu je. Kerja sama lah kan. Yang penting stay at home kan. Actually disebabkan oleh hakikat itulah, sama ada kita tak tahu ada 2 minggu ni je ke ataupun dia akan jadi extend. Sebab tu kita tak boleh ada sikap macam 2 minggu je kita relax, lepas ni kita kerja. Tapi what if kalau it's more than 2 weeks, jadi kita takkanlah nak menunggu saja kan. Jadi that's why the attitude is don't wait, whatever that you can do now, do now. I mean we have to make this life ni is like this is our normal life and go on as usual. This is how we live. Apa dia? Satu dekat Telegram GIF tu kan, this is how we live now. Minat Walking Dead tu lah, boleh lah. Yeah, exactly. InsyaAllah, mudah-mudahan tak lah. Cik Ahmad ada nak tambah Cik Ahmad? Kalau kita tengok pada angka yang authority update everyday tu, ada pertambahan kes lah So saya rasa pun berdasarkan pada angka tu pun, kalau setiap hari bertambah 100 lebih, saya rasa tak mustahil partial RMO, partial lockdown ni dia akan berterusan lah. Tapi mungkin government pun dia ada dia punya solution lah untuk atasi masalah ni. Dia takkan buat terus lockdown. Kalau lockdown terus, saya rasa dia dah macam darurat kan. So everything will go worse lah. Kalau tengok pada negara-negara yang berjaya atasi situasi ni, dia orang akan follow lah. Dia orang akan follow step yang berjaya dibuat lah. So don't worry lah. Right? Okay, so
Saya pun semalam lepas nonton live yang di Pertuan Agong kita kan, saya pun rasa motivated lah untuk stay at home, untuk teruskan aktiviti-aktiviti di rumah. Okay, soalan daripada Razin Nazri. Adakah market respon positifly pada insentif-insentif government untuk merancangkan housing market sekarang ni? Atau mereka sangat risau tentang COVID-19 melebihi segalanya? Dan untuk berapa lama? Alamak, ini nampaknya soalan yang merisaukan. Ada siapa boleh jawab? Okay, dia soalan-soalan yang prediction ni sebenarnya sukar untuk kita jawab lah sebenarnya kan. So, tapi apa yang kita boleh simpulkan lah daripada apa yang berlaku. Contoh tahun 98 kita drop kan market tahun 98. Masa tu kita pun masa tu saya pun masih student lagi. So, apa yang kita nampak selepas tu government intervention ataupun government punya polisi untuk menaikkan market memang sangat bagus. Dan siapa yang terfikir masa tu Pak Lah boleh wavekan RPJT. So apa yang kemungkinan benda tu akan berlaku lagi, wallahu alam. Tapi apa yang kita boleh letakkan kepercayaan kepada government, insyaAllah selepas COVID-19 ni akan adalah satu polisi-polisi yang boleh stimulate drastically untuk market. So dan sekarang ni apakah polisi-polisi yang sekarang ni ada efek kepada market? Ya, tetapi kita kena tahu yang pada masa sama ada kesan, kita kena faham yang ada kesan-kesan daripada COVID-19, polisi ataupun pertukaran government, isu politik. Walaupun pada masa sama ada polisi-polisi untuk stimulate, tapi kita tak nampak sangat kesan tu sebab ada dua faktor. Faktor positif dan faktor negatif bergerak sekali. Mungkin kita tak nampak sangat kesan dia. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sepatutnya ada kesan lah. Cuma kita mengharapkan lepas COVID-19 ni akan ada satu lagi polisi-polisi untuk stimulate market tu yang mungkin lebih drastik lah daripada government. InsyaAllah government kita kena percayalah kan. Itu je, kena positif je lah. Okay, Zul. Analis lain? Ada nak tambah ke? Definitely market akan respon positifly lah apa-apa insentif government tu kan, sebab diorang pun dah kaji juga apa kesan-kesan insentif yang diperkenalkan untuk market. But actually I'm quite excited sebab to the fact that kalau kita dah teruk sangat turun, let's say this is the bottom lah of kita punya pasaran hartanah kita, tak ada benda lain lah akan berlaku selepas tu melainkan naik. Jadi I'm very excited, looking forward towards the kenaikan pasaran tu. I'm really excited because I'm looking forward to 2014-2015 kind of market where hari-hari pun boleh collect check. So dia tak pernah tunggu 2014-2015. Sekarang pun belum COVID ni hari-hari collect check kan, Cik Muhammad. Tu kita akan buat sesi lain lah, sembang macam mana nak hari-hari collect check. Tak ada hari-hari. Kalau hari-hari dah boleh raya lah, hari-hari raya lah. Okey, saya buat tambahan okey. Soalan tadi tu, kalau kita lihat kepada negara Malaysia ni, ini bukan pertama kali kita berhadapan dengan krisis. Okay? Macam Cik Saha share tadi, dah tahun 98, lepas tu tahun 2007-2008 financial crisis apa semua tu kan. So Malaysia dah berjaya atasi zaman tu sebenarnya. So maknanya kat situ government dah ada experience. Right? Government dah ada experience. Ini bukannya first time kita face the crisis actually. Kalau kita tengok masa zaman property naik balik, property buruan orang panggil, semasa tahun 2010, dia ada 4 factor yang menyebabkan property tu naik balik. Bukan setakat daripada interest rate, OPR, effective rate, salah satunya. Yang kedua adalah RPJT. So dah lama government tak revise balik RPJT ni. Kalau ikut zaman Pak Lah dulu 0% RPJT. So masa zaman tu heaven
Then property market increase tremendously waktu tu. 2011, 2012 sampailah dia punya peak tak silap saya 2014 ataupun 2015. Okay. Dan yang ketiga adalah LTV ratio, loan to value ratio. Kalau korang sekarang ni property yang ketiga kita ada 30% saja margin of financing. So kalau benda ni boleh revise balik, insyaAllah akan ramai membeli. Okay. Dan yang keempat adalah DIBS scheme. Ini untuk financing DIBS scheme. Untuk orang kata boost balik primary market ataupun ada coin unit. Okay, Zul? Okey, soalan daripada J. Azhar. Assalamualaikum. Adakah ini masa terbaik untuk investor invest in property? Of course lah terbaik. Okay. Pasal investment ni mungkin Cik Muhammad lebih pakar kot. Tu ya. Sebab dia memang raja flipper. Saya tak pakar juga sebenarnya. Masih belajar lagi, masih lagi orang kata gain the experience lagi. Okay. Tapi berdasarkan pada pengalaman saya, sekarang ni adalah waktu yang terbaik untuk beli. Tapi sebenarnya market bukan lagi rock bottom. Dia akan pergi rock bottom lagi sebenarnya. Okay. Efek daripada COVID-19 ni mungkin dia akan ambil masa berbulan-bulan untuk recovery especially kalau kita tengok sekarang ni in term of financial government, financial company, small medium semua dah struggle, alright. So those yang ada property dia akan let go untuk cover dia punya saving, dia punya financial dan semua, right? Dan kalau kita tengok pada demand sekarang agak weak. Supply tu oversupply sebenarnya. So how to meet the oversupply and demand yang weak? Maknanya price correction kat situ. Okay, price correction. So sekarang adalah masa waktu yang terbaik untuk beli property because of price correction. Most transacted property, especially residential, kalau kita tengok hari ni dalam Bricks ke whatever Napiknya report ke, transacted at below bank value, bukan setakat auction, sub-sale especially below bank value. So mudah sangat kalau kita nak dapat harga yang below market. 10% tu sangat mudah, 20% pun mudah, 30% boleh dapat, 40%, even 40% boleh dapat. Okay, even orang kata nak deal tu lebih fleksibel in term of deposit. Kalau kata you tak cukup 10% pun boleh runding lagi bagi jadi. Okay, boleh runding. So maknanya bukan orang kata mesti kena ready in term of saving ke, nak ready 10% ke, nak ready lawyer punya fee apa semua tu boleh dirunding sehingga jadi. So sekarang adalah waktu yang terbaik untuk beli sebenarnya. Bukan setakat membeli untuk tinggal, membeli untuk second property, untuk investment ke, untuk orang kata children ke, whatever ke. This is the best time actually kalau nak beli. Okay, Zul? Aisyah. Okay, saya ada tambahan sikit. Okay. Apa yang saya nak sebut lah. Sebenarnya bila Puan Rina sebut pasal rock bottom kan, sebenarnya benda ni agak sukar untuk kita predict adakah kita betul-betul dia telah berada pada rock bottom market. Tapi kita kena tahu yang dalam pasaran property kita ada scarcity. Scarcity maknanya limited of supply tu ada. Dan sebenarnya kita dah nampak dah sebelum ni banyak vendor ataupun owner yang jual property pada harga S&P. Dan saya rasa secara logiknya untuk property yang tu kat situ mungkin dia dah telah berada di rock bottom sebab dah jual pada harga S&P. So takkan nak rendah lagi jual kan. Secara logiknya mungkin property yang macam tu dia telah berada pada rock bottom. Tapi untuk property lain yang mungkin dah lama lagi kemungkinan akan ada slightly drop lagi. Tapi pasal tu kita kena pandai baca dari sudut property ni. Yang paling penting kena pastikan macam Cik Muhammad sudah sebut, beli kena untung pada waktu membeli. Jadi untuk investor adakah waktu ni bagus untuk invest? Yes. Cuma kena carilah.
Dan saya rasa option tu terlalu banyak kat luar tu. Kalau boleh cari daripada awal, kita membeli pun dah untung dah. Bukan kita nak kena predict akan datang berapa nak kena naik-naik, tak. Kita dah boleh sekarang ni dah boleh beli dah 30% below market. Even sekarang ni ada yang kawan saya baru beli tanah kan, almost 100% below market kan. Benda tu ada dalam market dan kena cari je. So dan peluang untuk investment sebenarnya sentiasa ada. Bukannya bila masa tak, sentiasa ada. Cuma yang penting kena ambil langkah selamat adalah beli daripada awal telah berada di below market value. Itu yang jalan selamat lah, itu yang paling selamat. So kalau dia belum berada di rock bottom pun, kita dah beli bawah lagi. So clear kot Zul? I nak tambah sikit pasal, again nak explain a little bit more pasal rock bottom tu. Dia rock bottom ni kalau you investor, I tak tahulah macam mana orang lain buat, tapi you mesti ada satu area yang you watch the area. Okay, I tak tahu market kat tempat lain, I tahu market I. Katalah kat KLCC, I watch market KLCC. So I dah tahu dah, kalau small unit tu price range dia between maybe RM1,000 per square feet all the way up to RM2,200 ke RM2,500 per square feet. Itu dia punya range untuk small unit, depends on whether dia upmarket ataupun dia luxury apartment ataupun dia normal condo, macam tu lah. So ada certain building dekat KLCC area yang bila kita watch, normally people are selling at RM1,500 per square feet. Jadi kalau dia below market value, dia akan nak RM1,500 lah. Tapi bila dia dah cecah sampai RM900 per square feet, you tahu dah that one is a good buy, because kalau market bounce back, dia akan bounce more than RM1,500 per square feet. Jadi in KLCC area right now, ada banyak good buy yang macam tu, yang betul-betul below market value. Maksud dia ada yang lower daripada S&P price pun. Reason dia kita tahulah kenapa kan, kenapa orang boleh jual below daripada S&P price. Jadi inilah yang I considerkan sebagai good deal. Dan kalau dah sampai teruk macam tu lah keadaan, and then lagi satu, kalau misalnya dia punya auction price dengan dia punya subsale price dah hampir sama, you jual auction pun banyak tu, you jual, you boleh dapat harga subsale pun banyak tu. Itu dah kira macam dah teruk lah, memang rock bottom lah tu. Tak tahulah, itulah I punya indicator je, Itu logik lah, boleh terima lah. Okey dah tu. Secara logiknya betul lah apa Puan Rina cakap tu. Sebab rock bottom ni banyak indikator. Indikator tu kalau kita ambil sebagai indikator, yes jadi indikator lah. Itu je lah. Ini orang cakap without the data, without apa-apalah kan. Tapi of course eventually kita akan follow juga. I mean, it can be as worse as, kalau nak cakap pasal worst case scenario, sampai people terpaksa ambil actual losses pun. So orang cakap in general lah. Kita tengok. Okay, tambah. Salah satu cara nak dapatkan best deal maknanya you all kena kawan dengan rent lah. Okay, rent. Because rent ni hari-hari you jumpa property yang best. Okay. There are too many desperate seller lah outside there. Alright. And then the deal pun memang sometimes crazy because too desperate, right? So hanya rent je yang dapat kata listing yang best ni. So those yang berkawan dengan ramai rent tu, insyaAllah dia punya laluan tu lebih mudah lah untuk dapat best deal. Okay. Dan kalau kita tengok pada itu in term of seller. Okay. So in term of buyer macam mana? Dia tu type of buyer lah dalam situasi sekarang ni. Satu, those yang ready. Alright, those yang ready, yang betul-betul ready. So means that dia orang dalam fokus this situation ataupun this crisis will be happen. And then those yang tak ready. Okay, kalau you all tak ready pun tak boleh buat apa juga. Betul tak? So those yang ready, this is the orang kata golden time. Actually, golden time. Maknanya untuk hunting, untuk mula orang kata start the portfolio.
Alright, investment portfolio. Okay. Dan juga kalau kita tengok pada property ni bukan semua affected. Bukan semua affected actually. Property ni dia ada types dia ada type, dia ada segment dia dan juga dia ada area. Bukan semua area affected. Those yang hot area we not really affected, right? Those yang orang kata mass market ataupun yang heavy transaction tu dia not really affected in terms of price, alright? And then kalau kita tengok dalam auction punya hall pun most of the hot punya properties biasanya taken up kat situ. So agak tough juga sebenarnya kalau kita nak masuk auction, nak dapatkan property yang best, alright? So salah satu solutionnya adalah through real estate negotiator. This is the best solution actually kalau dapatkan deal yang bagus. Okay so right. Okay, saya nak menambah sikit soalan daripada soalan tadi tentang invest in property kan. Tadi kebanyakan jawab dari sudut below market value, dan saya nampak ini adalah lebih kepada subsale dan juga mungkin lelong lah kan. Bagaimana pula dengan projek-projek pemaju yang baru? Adakah peluang-peluang masih dalam projek ini? Oh, Anu pun nak tambah tadi pasal tadi soalan apa masa terbaik untuk invest in property. Lepas tu Saha dengan Muhammad share pasal apa how owner kita boleh discuss macam-macam dengan dia untuk deal tu kasih jadi kan. Tapi untuk primary market also same thing. This is the time where you can negotiate anything and everything with the developer. Dengan developer pun you boleh deal sekarang ni macam-macam. You know, they are willing to listen to your proposal. You know, kalau tak cukup down payment ke, kalau ada masalah itu even harga, also you can negotiate with the developer. Okay. Ada nama? Okay, kalau investment dia sudah dalam primary market ni, bagi saya konsep yang selalu kita guna lah. So yang penting sekarang ni banyak juga kita nampak developer yang pun takut dengan keadaan sekarang ni. So dia bukannya subsale je, sebenarnya pasaran prima pun sama juga primary market. So developer pun banyak yang agak ragu-ragu harga boleh jual tak boleh jual apa semua kan. Jadi banyak juga developer yang dah jual pada harga yang agak pada minimum profit yang dia orang boleh dapat. So benda tu yang penting macam mana kita nak study, so kita kena compare lah, kena buat market comparison, market comparison dengan sekeliling kawasan tu. So sekiranya kita compare market okey, harga tu okey dengan projek-projek yang terbaru, ataupun kita boleh compare juga dengan subsale punya market, so kita nampak dia memang still good deal. So saya rasa tak perlu takut lah untuk invest kat market-market macam tu. Dan juga kalau boleh, kalau untuk market-market yang primary market, mungkin kita boleh tengok sama ada contohnya dia dah hampir kepada projek-projek yang ada boutique development kan. So ada contohnya ada private forest apa semua kan. So benda-benda tu kita boleh ambil jugalah. Kalau projek-projek yang ada unique selling point ni, biasanya kat situ banyak kelebihan lah in the future. Mungkin sangat low density. So kalau pasaran prima, sebenarnya kita kena tengok kat situ. Adakah harga jual tu sekarang kita dah boleh compare lah dengan pasaran sekeliling sekarang. Kena buat market competitiveness study lah. Okay. Kena buat comparison method Cik Ahmad. Ya. Comparison method. Saya buat tambahan sikit Kalau untuk primary market ataupun undercore unit kalau kita tengok sekarang ni, especially high rise memang terlalu banyak kata unsold unit, lepas tu yang on the way untuk siapkan pun banyak. As long as kita beli tu orang kata harga dia at median ataupun below median, then okay. Dan juga boleh cover rental especially. Alright? Because kalau primary market ni it will take time lah untuk mature, dan dalam tempoh untuk mature tu maknanya kita punya installment tu boleh cover dengan rental dan juga maintenance lah. Okay? Itu satu part lah. Yang kedua adalah package by developer.
So sekarang ni developer dia akan rangsangkan package tu untuk clearkan unit. Alright. Even sebelum ni memang kita tak susah nak dapat orang kata package yang best, tapi sekarang ni memang senang sangat, especially orang kata apa, cashback and then zero entry cost. Lepas tu house ownership program, house key lah, whatever, rent to own, macam-macam lagi. Okay. This is the best time lah orang kata untuk beli, sama ada primary market ke, secondary market ke, ataupun auction sebenarnya. Dan saya fokus kalau kata interest OPR ni akan turun lagi, installment pun akan turun. Installment bank bulanan pun akan turun. Dan of course bila installment bank tu turun, maknanya rental tu dapat cover every event ataupun surplus. Don't worry. Kalau nak tunggu rock bottom lagi boleh tunggu. Tapi sekarang pun sebenarnya dah okey dah. For those yang ready lah. Alright, Zul. Happy pula I dengar jawapan Cik Muhammad. Rasa-rasa macam nak pergi shopping pula lepas ni. Rasa-rasa macam balik checkbook tu. Mana dah bergabung? Mana checkbook I? Kita soal itu adalah soalan-soalan ataupun isu-isu berkenaan dengan investor lah. Cuba sekarang kita masuk soalan-soalan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan rent. Mungkin ada soalan-soalan boleh tanyakan berkaitan dengan rent. Sebentar tu saya tanya dulu soalan saya berkenaan dengan tadi kan, kita minta tips sikit lah. Bagaimana sebagai seorang rent ni dalam pasaran nak identify desperate seller. Mungkin ada tips ada kita punya penonton ni rent baru ke daripada tahu-tahu. Nak kenal pasti desperate seller, siapa boleh kongsi? Soalan pada saya ke? Siapa-siapa lah nak jawab, boleh Cik Muhammad? Cik Sarah dulu lah. Dia passing baton pula kat kita kan. Okay, so setakat mana kita nak tengok motivate seorang seller tu kan, sama ada desperate atau tak desperate. Sebenarnya kita boleh test lah, boleh test. Dan sebenarnya kita sebagai rent sebenarnya kalau sama ada kita nak tahu dia motivate tak apa, sama ada desperate tak desperate, sebenarnya itu dah jadi rutin kerja kita. Peringkat awal kita akan tanya dulu kepada owner, kenapa dia nak jual. So benda tu sebenarnya secara automatik kita dah kena faham lah. Dan kadang-kadang kalau kita nak korek lebih lagi, so itu memang ada skill dia lah. So kalau nak cerita hari ni, itu je lah yang kita akan belajar hari ni kan. Cumanya so benda tu sebenarnya memang ada skill dia, dan dia lebih kepada macam mana kita boleh break the ice kita dengan owner supaya kita boleh rapat dengan dia, dan end up kita akan tahu kenapa dia nak jual dan sekadar mana dia punya tahap desperate tu. So tapi satulah, kita ni kalau desperate, kita tahu owner tu desperate, janganlah kita push dia kau and then kita beli sendiri kan. So nampak macam tak ada ethical kat situ kan. So bagi saya yang penting kita bagi advice yang betul kepada owner ni, macam mana market behavior sekarang, macam mana demand, macam mana pelangai. So macam mana owner nak pastikan rumah dia tu boleh jual dengan cepatlah, bergantung kepada tahap urgent mana dia nak jual. So kita matchkan kat situ je. So untuk kita tahu setakat mana desperate tak desperate, sebenarnya penting kat situlah. Kita nak tahu okey sekadar mana, cepat mana dia nak perlu jual rumah tu. Tapi kalau dah nak lelong, maknanya itu memang dah memang sangat-sangat desperate lah. So kalau dah sangat-sangat desperate tu, maknanya kita kena advise dengan betul. Okay, you kena jual pada best offer dekat market. So kita kena cerita pula lah dekat market. So best offer dekat market setakat ni berapa. So dia kena compete dengan best offer tu. So kalau dia tak compete dengan best offer tu, memang rumah dia pun agak sukar lah nak jual. So pasal tu kita kena tahu sekadar mana dia punya desperate tu, sebab kita nak matchkan dengan macam mana dia nak compete dengan market. Itu jawapan saya lah. Okay. I tak kategorikan lah sebagai desperate seller. I kategorikan dia sebagai motivated seller. So
key indicator of motivated seller to me adalah kerjasama. Daripada mula kita dapat appointment tu, and then dari dan kita dealing untuk viewing, and kita dealing untuk dapatkan appointment and ambil gambar, buat marketing, all that activity tu, owner tu memberi kerjasama yang bagus. Itu satu. Lepas tu kerjasama dari segi bila kita buat presentation dengan dia pasal harga pasaran dan apakah harga yang baik untuk kita marketkan property dia, dan dia sentiasa memberi kerjasama. Dan bila kalau kita cakap that, dan dia sentiasa cakap macam apa lagi yang dia boleh buat untuk nak mempercepatkan jualan hartanah dia, dan kita cakap, dan kita bila kita suggest that certain price it need to be reduced gradually sampai, sebab harga ni kita kena test, kita tak boleh lah tiba-tiba dapat aja terus kita nak bantai dia 30%, 40% below market value, kesian pula dekat owner tu kan. Jadi kita test gradually, dan setiap kali kita suggest harga diturunkan tu, dia kooperatif. Jadi kita tahu yang dia tu bermotivasi tinggi, dan eventually rumah tu akan terjual dengan harga yang baik lah. That would be indicator of desperate seller would be dia punya kerjasama. Sebab kadang-kadang ada owner dia cakap dia desperate, dia nak jual cepat, tapi dia tak nak turunkan harga langsung. Jadi ramai macam tu lah, ramai kan? macam tu. So dia cakap, saya desperate ni, saya nak jual cepat ni. Lepas tu dia cakap, boleh tak encik kurangkan 5% daripada harga yang asking price tu kan. Oh, saya tak mahu, saya nak kekalkan banyak ni juga. Jadi for me lah, walaupun dia sendiri declare diri dia sebagai desperate, tapi dia punya action ataupun tindakan dia tidak menunjukkan dia desperate. So actually it's not desperate. So dia punya tindakan tu adalah lebih penting daripada apa yang dia perkatakan. So kerjasama is a good key indicator nak tahu whether dia really motivated and desperate seller. Kita boleh tanya Cik Muhammad macam mana tips kita nak negotiating listing ataupun deal yang below market value ni. Yang mana kita macam Cik Sarah cakap tadi, kita tak nak nampak macam kita menekan ke apa kan on behalf of buyer. Tapi nak bagi dia deal tu smooth dan juga win-win situation for everyone dalam case deal yang below market value. Macam mana selalunya? Kalau boleh kongsikan. Dia kalau untuk best deal yang below market value ni, kita kena lihat pada both party lah. Alright. Maknanya both party ni either one mesti fleksibel lah. Or either one party tu mesti in a desperate situation. Okay. Kalau kita tengok pada listing yang kita mula-mula ambil, dia bermula daripada proses pertama, pengambilan listing lah. Alright. So dekat situ kita kena scan character owner macam mana. Alright. And then dia punya financial condition dia macam mana. Kita kena scan daripada awal lah. Lepas tu dia punya documentation dia, and then kata complicated tak dia punya in term of process jual beli ni. Sometimes complicated ni means that advantage for the buyer actually. Complicated. For example, case-case yang complicated ni because of the reason owner nak jual, seperti divorce, right? And then property yang in the midst of auction, dah dapat tarikh auction ataupun dah dapat surat daripada lawyer. Lepas tu another reason is contohnya macam orang kata financial punya harta pusaka pun satu harta pusaka, ada kematian ke, and then dia orang tak ada duit untuk uruskan turun milik lah, whatever semua tu. And then another reason owner-owner yang bisnes yang bisnes macam sekarang ni, yang bisnes tengah struggle sekarang ni. So kat situ reason dia orang nak jual adalah untuk cairkan property segera, untuk cover backup dia punya bisnes. So dekat situ kita kena tengok condition seller ni dekat mana.
semasa pengambilan listing tu kita dah dapat situation seller tu macam mana. That's why most of the listing yang sold lah, yang terjual. Sebab daripada awal lagi kita dah tahu dia punya perjalanan listing ni macam mana. Okay. Dan baru kita pergi kepada pembeli. Alright. Pembeli pula kita tengok pada dia punya kelayakan loan, dia punya deposit, and then dia punya orang kata dia punya target area tu dia nak beli kat mana. Kalau memang dia nak juga dekat taman tu, maknanya he or she is on the desperate side. Okay. Mostly transaction yang terjadi bila market ni adalah because of flexible on the seller side, bukan buyer punya side. Waktu sekarang ni lah, bukan buyer punya side, seller side. So dekat situ those trend yang dapat filter daripada awal ataupun dapat scan daripada awal listing yang berkualiti yang macam ni, insyaAllah dia boleh deal bila market. Okay. Kebanyakan transaction yang terjadi adalah orang kata below market sekarang ni. So make sure that karakteristik ataupun ciri-ciri tu adalah untuk closely below market. Itu sekarang. Okay Zul? Alright. Sebelum kita tutup, mungkin soalan terakhir ataupun cadangan berkenaan soalan ni. Bagaimana REN boleh bekerjasama lagi untuk merancangkan market? Lebihkan COE ke? Lebih ber-FB ke? Macam mana? Apa peranan REN? Apa REN boleh buat dalam nak merancangkan market ni? Meningkatkan kerjasama. Boleh mungkin Cik Saha sebagai principal boleh share sikit. Okay, apa yang REN boleh buat Dia bagi saya macam ni je lah. Okay. So kita yang pertama, kita nak sumbangkan kepada negara ni kan. REN kan nak menyumbangkan ekonomi pada negara kan. Sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya kita dah menyumbang banyak lah pada negara. Bila berlaku transaction apa semua tu akan ada stamp duty apa semua, so government akan dapat income kat situ. Tapi apa saya nak tekan kat sini, yang pertama sekali kita sebagai REN sebagai REN kita kena fikir macam mana kita sebenarnya boleh bertahan lama dalam market. So bila kita boleh bertahan dalam market lama, insyaAllah kat situ secara automatik kita akan ada sumbangan lah macam mana nak aktifkan apa kepada pasaran hartanah. Jadi saya selalu letak ataupun sebut kepada kawan-kawan REN, satu perkara yang selalu saya sebut adalah okay, kita kena follow the trend. Follow the trend. So kita jangan, sebab kita kena tahu bagaimana pasaran tu berlaku. Perangai pasaran tu macam mana. Kita kena faham macam mana kehendak pembeli sekarang ni, kehendak demand tu macam mana. So kehendak seller pula macam mana. Jadi apabila kita faham semua ni, kita boleh meetkan antara kehendak pembeli, kehendak demand dan juga kehendak supply. Kita boleh meetkan tengah-tengah based on market trend. Sebenarnya itu dah satu sumbangan yang baik lah. InsyaAllah kat situ aktiviti akan terus berjalan. Sebab kalau kita tak mampu untuk matchkan antara kehendak demand dengan kehendak supply, kat situ tak akan berlaku transaction. Dan bila tak berlaku transaction, tak berlakulah sumbangan pada ekonomi. So kalau soalannya tanya tadi, macam mana kita REN sebagai REN untuk rancangkan ekonomi, sebenarnya macam tu je lah. Yang penting kita kena faham perangai demand dan juga perangai supply, kita meetkan based on market trend. Itu je. Clear tak jawapan saya? Okay Zul? Menangkani soalan terakhir, mungkin ada penggulungan daripada para panelis. Okay, gulung terus Okay. So antara benda yang saya nak sebut untuk REN so sebenarnya jangan takut dengan apa keadaan yang berlaku Sebenarnya kita sebagai REN ni mudah je sebab kita adalah salesperson ataupun negotiator. Yang penting untuk kita survive dalam market, kita kena betul-betul faham kita boleh kena betul-betul faham dengan saya sebut tadi lah dengan perangai market tu. So kalau kita faham dengan perangai market tu, kita akan fahamkan juga pada klien macam mana keadaan market tu. Bila kita boleh fahamkan klien macam mana keadaan market, insyaAllah kita boleh survive lah. So tu saya sebut daripada awal tadi, hartanah dengan ejen hartanah akan berbeza kat situ. So hartanah dia drop ke, dia naik ke, ejen hartanah kalau kita faham keadaan tu, trend tu, insyaAllah kita
boleh survive. So untuk jadi rent jangan takut sangat dengan apa yang akan berlaku kat depan. Yang penting kita kena faham banyakkan skill, lepas tu self promotion, branding, jangan berhenti. So jangan stop untuk invest untuk mengiklan ataupun advertise. So benda tu penting lah, sebab kalau kita stop kat situ maknanya kita dah ready untuk kita sendiri keluar daripada market ni lah. Sebenarnya sekarang ni semua business semua affected. Cumanya macam mana kita nak letakkan, nak positionkan diri kita supaya kita lebih reliable ataupun kita relevan pada market lah. So itu daripada saya lah. Cik Muhammad? Yeah. Okay. So my advice is maknanya to those yang still orang kata focus on this career, dia akan position more in the market dalam waktu sekarang ni, right? Kalau those yang orang kata tak fokus, saya rasa this crisis will eliminate them. Itu yang saya nampak lah, right? Kalau kita tengok career lain pun sama juga, macam unit trust, insurance agent, even sales person kereta pun affected juga. Okay. Tapi this industry sebenarnya dia punya nilai dia tahun lepas 141 billion. So kalau kita take part dekat situ 0.001% pun dah banyak dia punya value kat situ. Dia punya nilai dia tu besar sebenarnya. Kalau kita boleh grab ataupun share the market just a small bit, kat situ pun kita dah boleh survive ataupun boleh orang kata make a lot of money lah juga. Okay. Untuk property sector ni dia tak affected sangat macam saya ada cakap ni. Dia tak seperti aviation, travel ataupun yang affected by COVID apa semua tu, direct affected. Dia indirect affected lah sebenarnya. Dan saya nampak selepas COVID ni pun more seller will be coming in. So as a negotiator, this is the best time to get more listing and better deal lah, right? Just a matter of untuk dapatkan buyer tu lah. Itu saja, kita kena master more skill lah untuk dapatkan buyer yang orang kata berkualiti to match the deal, right? Okay, Zul. Corina? Okay. To summary, it's actually there's nothing to worry about. Betul, Encik Sahar dengan Muhammad sudah cakap benda yang sama. No need to worry, but take this opportunity untuk explore teknologi untuk membantu kita sebagai rent. So ada beberapa apps yang I sebut tadi tu yang you can use. Contohnya Zoom yang kita guna sekarang ni, dan Zoho Sign, and then kerjasama collaborative tool like Trello. This is a very good time untuk kita discover all this technology and how it can help us with our business. Then itu saja, I suppose. Yes. Saya pun nak tambah sikit lah. Kalau nak menggalakkan kolaborasi tu, sebenarnya saran untuk run-run lah. Ada run-run baru ke apa. Jangan takut lah untuk berko-agency kan. Itulah. Dan kolaborasi tu kena berlaku. Tapi pastikan kita semua sama-sama praktis ikut Act 242 dan juga standard MBAS. Nanti kita akan buat satu video lain. Sebab sembang kopi tanah lagi tentang Act 242 dan ke MAS. MAS sekarang kita, ini buku lama, sekarang dah ada buku baru Gala Biru 2020. Dah ada standard yang ke-10 mengenai rental management, something tenancy management, tak salah saya. Ada juga tadi soalan-soalan yang minta maaf tak dapat nak dijawab kerana kita dah habis lah untuk sesi hari ini. Kadang kita akan, jangan risau, kita akan ada terusan lagi, kita akan ada lagi video-video ataupun
webinar-webinar yang membincang tentang hal-hal rem. Sebelum saya tutup, mungkin saya nak share sikit tentang penganjur kita hari ini, sponsor kita itu ZBC Training. ZBC Training ni mereka lah, bukan kita, saya bukan ZBC Training. Mereka ada menjalankan latihan-latihan online dan juga offline. Sebelum COVID ada seminar tentang landing page, akan datang ada tentang bisnes eksklusif, jadi boleh tengoklah, ambil peluang siapa yang nak menambah lagi ilmu-ilmu dalam bisnes. Boleh tengok website mereka zbctraining.com. Ya. FB page. Next stock katanya Encik Amizi kata next stock tentang membeli rumah untuk first time home buyer. Jadi follow lah FB page ZBC Training. Dan juga video ni nanti conference kita akan rakaman ni kita akan edit dan akan post di Talk Sembang Kopi Hartanah. Boleh check di YouTube Kopi Hartanah, ada beberapa lagi video yang sebelum ni kita dah upload mengenai Hartanah. Jadi terima kasih semua kerana setia bersama kami bersiaran daripada 11.30 sampai daripada 11 sampai 12.30, sejam setengah kita. Yalah, dah tak ada apa lagi nak buat kan, daripada duduk buka tutup sejuk tu, baik duduk depan laptop lah. Okeylah. Terima kasih juga para panelis kerana sudi bersama dan juga berkongsi ilmu-ilmu dan juga pendapat-pendapat mengenai aktiviti ketika RMO dan juga pasaran hartanah, dan juga tips-tips kepada rent untuk terus cemerlang dalam industri ni, tak kira apa juga keadaan pasaran. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua. Okay, so sekian. Boleh like website Kopi Hartanah tu, Azri ada share. Bolehlah buka Facebook page sekarang ZBC Training, like. Saya cari juga panelis kita di Facebook, siapa yang tak ada Facebook mereka. Nanti kita akan tag lah mereka-mereka ni semua di page ZBC Training. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next sesi. Semoga kita terus sihat lah untuk ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.